Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Ini merupakan topik yang ketiga, iaitu rahsia pergerakan kepada candle. Macam mana berlakunya sebuah candle, okay? Apa yang berlaku, macam mana dia start dan pengakhirannya bagaimana. Okay, basically kita akan start dengan hollow candle dulu. Hollow candle ni makna kata candle yang kosong lah. Dia bukan bear dan dia juga bukan bull. Okay, candle ada macam-macam pattern. Saya buat contoh Okay, um, yang ni saya guna Excel. Okay, ni dia. Ni antara contoh-contoh candle lah. Okay, ni antaranya lah. Ni antara contoh candle yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa bila mana dah start trading. Okay, ni contoh-contohnya. Baik, so sekarang ni tak kisahlah macam mana rupa candle dia sekalipun. Yang ni, okay, abaikan yang ni. Okay, fokus yang ni sahaja. Macam mana rupa candle, warna apa sekalipun dia, pada bahagian atas dia dikenali sebagai high price. High price tu dekat mana? Mana yang kita kata high price tu? Baik, ini high price. Tu dia. Okay, saya besarkan sikit. Ni dia, yang bahagian atas ni, hujung ni, tu high price dia. Manakala untuk yang ini dia punya high price lah. Okay, dan seterusnya yang ini. Yang ni walaupun dia tak ada shadow, tapi ini merupakan high price dia. Okay, baik. So kita selesai berbincang berkenaan dengan high price. Seterusnya kita pergi kepada low price, harga yang rendah. Jadi dalam kes candle yang pertama ni, low dia dekat bahagian bawah ni lah. Kat bahagian bawah ni. Yang ni pula dekat sini. Okay, dia tak ada shadow dan itu merupakan dia punya low price dia. Seterusnya yang ini. Okay, ini dia punya low price dia. Okay, so itu tetap. Kedudukan high price dan juga low price merupakan satu kedudukan yang tetap, di mana high price merupakan kedudukan harga yang paling tinggi dalam apa sahaja candle. Macam mana rupa candle tu sekalipun, tak kisah, high price yang paling tinggi, manakala low price yang paling rendah. Okay, as simple as that. Baik, seterusnya kita akan fokuskan kepada close dan open, ataupun open dan close. Mana satu? Dua keadaan. Dia boleh berlaku close dekat atas, open dekat bawah, ataupun open dekat atas, close dekat bawah. Baik, saya buat sedikit contoh. Sekiranya kita tengok bahagian sini, kita tengok dekat bahagian sini, open pergi kepada close. Open pergi kepada close makna kata dia menaik, dia mendaki naik. Bila mana dia mendaki naik, automatically, sebab kita dah belajar formula Bada, pergerakan menaik ni, jenis pergerakan bullish. Kita nak bubuh dia mendaki pun boleh, menaik pun boleh, tak kisah salah satu. Kalau bearish ni kita nak bubuh, sama ada dia menurun ke, menurun je lah yang saya tahu. Terjun tu tak kena pula kan. Menurun. Okay, so bila mana kita nampak open pergi kepada close, pergerakan itu merupakan pergerakan yang menaik, automatically kita tahu benda candle tu bullish. Makna kata kalau candle bull, open dia bawah, dan seterusnya close adalah di bahagian atas. Okay, so sekarang ni saya buat yang atas ni open, yang bawah ni close. Okay, bila mana kita buat open dan close macam ni, okay, sini close, sini open. Yalah, mesti dia open dulu kan. Jadi pergerakan ini merupakan pergerakan menurun. Pergerakan menurun.
Bila mana kita tahu kata pergerakan itu merupakan pergerakan menurun, secara automatik kita dah tahu bahawa candle ini merupakan candle bearish. Okey, baik. So saya kira benda ni senang, tak susah. Okey, saya ulang sekali lagi, high price bahagian yang paling atas, low price bahagian yang paling bawah. Seterusnya open dan close ini akan memberikan perbezaan jenis candle itu sendiri, sama ada bear ataupun bull. Okey. Next, kita akan membincangkan berkenaan dengan bear candle. Okey. Yang ni saya lupa padam pula dah. Okey. Bull candle. Okey, saya padam dulu. Okey, baik. So bear candle. Bear candle yang kita dah bincangkan tadi, open bahagian sini, kemudian close pada bahagian yang lebih rendah. Okey. Kalau tuan-tuan ingat, video yang pertama, basic forex, kita ada buat harga. Harga yang mana harga quote makin bawah makin besar nilai dia, manakala harga untuk base pula sepatutnya pada bahagian sebelah sinilah. Kalau kata on chart. Tapi sengaja saya bubuh dia dekat sini nak bagi nampak. Okey. Baik. So ini kita akan membincangkan berkenaan dengan candle, macam mana dia berlaku, okey, dan kita akan kaitkan dengan harga. Okey. Untuk penerangan berkenaan dengan rahsia pergerakan candle, yang pertama sekali kita akan start dari mana ke mana berlakunya price tu tadi. Okey. Pergerakan tu macam mana dia berlaku, itu yang kita nak tahu. Itu yang kita nak cuba selongkar rahsia dia pada video yang kali ini. Baik. Seterusnya kita akan kita akan start daripada open price. Tentu-tentu dia start dengan open price dulu. Okey. Baik. So open price, daripada open price ke mana dia pergi? Daripada open price dia akan pergi ke high price. Bila mana dia dah sampai dekat high price, okey, seterusnya dia akan turun ke low price kat bahagian bawah ni. Okey, sekejap. Okey. Saya select dia dulu. Okey. Baik. So yang ni dia turun sampai bahagian bawah, low price tu tadi. Okey. Dan seterusnya daripada low price dia naik pergi ke close price. Daripada open dia naik pergi high, daripada high dia turun pergi kepada low, daripada low dia naik pergi dekat close. Begitulah keadaan bagaimana berlakunya candle bear. Okey. So sekarang kita akan kaitkan dengan harga. Pergerakan ini merupakan pergerakan menaik, pergerakan mendaki. Jadi tentu-tentunya kita boleh tahu kata pergerakan ini dilakukan oleh buyer. Buyer beli dengan harga $24. Ini contohlah ringgit ke rupi ke tak kisah, tapi angkanya ialah 24. So dia membeli dengan harga 24. Okey, dekat sini 24. Bila mana dia beli dengan harga 24, seterusnya pada harga 26, RM26 dia keluar. Pasal apa dia keluar? Dia beli dengan harga yang mahal. Pada masa tersebut harga telah pun mahal. Jadi bila mana naik sikit, dia buat decision untuk keluar daripada pasaran. Okey, baik. So seterusnya pergerakan yang kedua. Okey. Pergerakan yang kedua pula merupakan pergerakan menurun ke bawah, di mana nampak dekat sini, tengok dekat bahagian seller, arrow ni warna merah, so tengok dekat harga warna merah lah. Seller beli kontrak dengan harga RM1. Okey. Seterusnya price terjun sampai bawah, maksimum pergi kepada RM26. Okey. Jadi bila mana sampai dekat sini, bahagian bawah ni, seller membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Okey. Dia buat keputusan untuk keluar daripada pasaran, dan dalam masa yang sama boleh nampak yang mana bila mana kontrak untuk quote telah pun berada, dia menaik, dia bernaik sehingga kepada RM26. Kontrak untuk base dia menjadi murah sehingga kepada RM1. Okey.
seterusnya memberikan peluang kepada buyer untuk masuk sebab dia punya kontrak dia harga rendah, kan? RM1 je. Ni contoh illustration punya example jangan korang imagine kata harga dia RM1 pula. Ni contoh. Okay. So bila mana seller buat decision untuk keluar daripada pasaran setelah dia berjaya mengaut keuntungan lebih kurang dalam RM25, seterusnya buyer mengambil keputusan untuk masuk pada harga RM1 dan membuat closing dekat sini. Closing ni kenapa dia berlaku closing? Closing ni berlaku sebab time frame. Itu sebabnya berlaku closing. Yang membeza-bezakan pergerakan-pergerakan candle tu tadi disebabkan kita ada 9 time frame kesemuanya. Kalau tak silap saya, kita kira balik daripada M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly dan monthly. Semuanya ada 9. Okey. Baik. So sekarang ni kita nak bercerita berkenaan dengan definition untuk bear candle. Apa yang berlaku pada bahagian atas ni? Yang berlaku pada bahagian atas ni, bagaimana dia berlaku high price dan sebagainya, kan? Apa yang berlaku di sini ialah buyer membeli pada harga yang mahal, seterusnya bila mana dia memperolehi keuntungan walaupun sedikit, dia akan terus keluar. Okey, dia beli dekat 24, 24 ni dia beli, seterusnya dia keluar pada harga 26. Okey. Dan bila mana buyer sampai pada level 26, sebenarnya kontrak untuk quote juga berada di dalam keadaan yang murah. Ini memberikan peluang untuk seller membeli kontrak bagi quote, okey. Dan price J6 sampai bawah ni sama balik. Perkara yang bersama berlaku balik dekat sini, dia berulang. Okey. Baik. So itu untuk candle bear. Okey. Sebelum ni ketika mana penerangan ini dibuat secara online, webinar dan sebagainya, saya akan terus memberikan penerangan berkenaan dengan support dan sebagainya. Tapi untuk kali ini sebab saya buat recording, jadi saya kira lebih elok step by step. Okey. Baik. Kita move on kepada bull candle. Untuk bull candle, saya nak pinjam arrow satu. Okey. Untuk bull candle, macam mana kita nak start dia? Daripada open pergi mana? Kalau kata bear candle, daripada open pergi kepada high price. Okay. Kalau bull candle pula, daripada open price, okay, pergi kepada low price. Dia pergi dekat low price. Okay. So pergerakan itu merupakan pergerakan menurun. Saya buat warna merah. Seterusnya, daripada bahagian low price ni tadi, okey, dia naik menuju sehingga kepada atas ni. Okey. Jadi saya buat dia dengan warna biru. Okey. Bila mana dia dah naik sampai ke atas tu, daripada atas ni, daripada high price ni, dia turun pergi kepada low price. Itu bagaimana keadaan berlakunya bull candle. Okey. Dan bila mana kita semak based on kedudukan harga dan sebagainya, saya kira tuan-tuan sendiri pun dah nampak, dah boleh visualize dah apa yang berlaku dan sebagainya, kan? Okey. Sekejap saya line style ni saya nak ubah. Okey. Dan baik. So bull candle, seller masuk dengan aras harga pada aras harga $22 dekat sini. 22 ni. Okey, dia beli kontrak untuk quote pada harga 22. Seterusnya bila mana dia memperolehi keuntungan pada aras harga $26, so dia cabut keluar. Dan dalam masa yang sama dekat sini buyer berada pada aras harga yang murah. Kontrak untuk base tu murah dekat situ, memberikan peluang dan ruang untuk buyer masuk dalam pasaran. Okey. Seterusnya dia naik harga dia, meningkat harga dia sehingga kepada $26. Okey. Dan dalam masa yang sama harga untuk seller murah, memberikan ruang kepada seller untuk masuk dan closing lah. Nah, itu sahaja untuk candle. So sebenarnya topik yang ketiga ni tadi,
dia memberikan sedikit penjelasan, memberikan sedikit gambaran bagaimana berlakunya open price, low price, high price dan juga close price. Okey. Walaupun OHLC lah kata orang kan, yang ada dalam chart pun macam tu juga kan. High, close, open dan low. Okey. Yang ini pun sama, ada high, ada open, ada close, ada low. Tapi definition untuk open di sini berbeza dengan definition untuk open di sini. Dia tak sama. Okey. Definition untuk high kita tengok macam mana berlakunya high. Yang ni sama. Tak apa. Yang ni sama. Okey, dah ngam dah. Ada dua jenis player, buyer dan seller. Yang ni pula buyer dan seller. Sama. Tapi macam mana pula dengan dia punya history dia? Buyer ni datang dari mana? Buyer ni datang daripada aras harga 1. Buyer untuk sini pula datang daripada aras harga mana? 24. Kita tengok dekat low pula. Low price punya definition pula. Kalau kita perhatikan, seller yang berada pada low price untuk candle bear datang daripada aras harga 1. Okey. Kalau untuk bull candle, seller itu datang daripada aras harga 22. Dia tak sama. Jadi penerangan ni tadi sebenarnya kalau kata ada student dia akan jadi panjang ni sebenarnya. Okey. Tapi kalau yalah sekarang ni sebab saya buat recording, so saya pun tak boleh nak ke depan terlalu jauh dan sebagainya. Saya stop setakat ini sahaja. Okey. Seterusnya penerangan yang ke depan kita akan membincangkan berkenaan dengan support, resistance dan sebagainya. Masa tu insya-Allah kita akan kupas balik. Kalau kata saya lupa, ingatkan saya. Okey, dekat sini ada support 1, support 2 dan sebagainya. Ini contoh-contoh support. Okey. Nanti kita akan bincangkan tentang dominant candle dan sebagainya. So bila mana kita bincangkan tentang dominant candle, kita kena buka balik ni harga ni untuk memberikan penjelasan dengan lebih lanjut macam mana yang dikatakan dominant candle tu dan macam mana pula dia punya apa yang berlaku dalam dia punya kedudukan harga, konteks harga ni bila mana kita tengok. Okey. Baik. Sekian sahaja daripada saya. Teruskan menonton video yang seterusnya, iaitu saya ingat mungkin saya akan buat support dulu kot, insya-Allah. Saya akan buat support dulu dan kita akan berpindah kepada resisten. Pastikan betul-betul faham. Tak pun mungkin korang boleh tengok topik 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Lepas tu recap balik, ulang balik, fahamkan betul-betul, buat nota sendiri dan sebagainya kan. Terpulang masing-masing dengan cara pembelajaran masing-masing. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video yang berikutnya insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.